Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Mahmud. Nombor matriks 068020. Baiklah, kita masuk kepada pendahuluan jual beli atas talian. Jual beli atas talian adalah satu keperluan hidup masyarakat pada zaman sekarang. Walaupun zaman kehidupan manusia telah berubah, tetapi kehendak dan keperluan hidup dalam perniagaan adalah masih kekal sehingga ke hari ini. Perubahan yang berlaku hanyalah pada barang sahaja serta secara transaksi yang dilaksanakan. Jika pada era dahulu tidak tergambar bahawa sesuatu jual beli itu dilakukan daripada jarak jauh. Oleh itu, hal ini bukanlah satu persoalan yang ganjil lagi kerana teknologi pada era kini telah meningkat sehingga boleh mengubah corak kehidupan manusia ke arah yang lebih memudahkan. Maka, jual beli mula mendominasikan bentuk-bentuk urusan jual beli seharian dalam kehidupan manusia pada hari ini. Sebelum kita memasuki isu permasalahan jual beli atas talian, kita mestilah memahami konsep asas jual beli. Kerana konsep asas jual beli adalah satu definisi yang perlu kita fahami serta untuk kita dikaji dengan lebih mendalam kerana ia merupakan satu kefahaman tentang urusan niaga dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidatul Afifah binti Rusmaini. Nombor matrik 067968. Seterusnya saya akan membentangkan tentang hukum menjual barang yang tidak dimiliki. Okey, jadi pada dasarnya hukum berkaitan dengan muamalat ini adalah harus selagi mana ia tidak bercanggah dengan dalil yang menjadikannya ia haram. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-29. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, iaitu gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Jadi kaedah mengenai keharusan perkara berkaitan muamalah ini adalah berdasarkan perkataan illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yang bermaksud kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, manakala dalil yang mengeluarkannya dari keharusan tersebut adalah daripada perkataan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Seterusnya, mari kita kenali ciri-ciri jual beli atas talian. Yang pertama, penjual dan pembeli tidak bersemuka secara fizikal. Penjual atau pengiklan memasukkan maklumat berkaitan dengan barang yang hendak mereka jual di mana-mana laman web ataupun media-media sosial. Pada kebiasaannya, maklumat yang terdiri untuk gambar, dari segi penyataan ciri-ciri barang, kegunaannya dan beberapa perkara yang lain. Ciri yang kedua ialah bayaran dibuat di atas talian. Bayaran dibuat dahulu, selepas itu baru penghantaran barang dilakukan. Yang ketiga ialah barang dihantar kepada pembeli melalui ejen penghantaran. Yang keempat pula ialah kewujudan barang. Dalam jual beli atas talian, pembeli hanya dapat maklumat mengenai produk secara paparan di media sosial. Yang kelima,
bentuk akad. Ulama setuju mengatakan hakikatnya ia berlaku secara bersambung, yakni ijab dan penjual biarpun dinyatakan lama tetapi hakikatnya ia masih berterusan kerana ungkapan itu masih kekal dibaca dan dilihat oleh pembeli. Ciri yang terakhir ialah tempoh serahan. Barang jual beli atas talian ini tidak boleh diserahkan serta-merta kerana ia melibatkan jarak yang jauh. Penjual juga tidak mampu untuk mengawal keupayaan ejen penghantaran. Pandangan ulama berkenaan dengan akad jual beli atas talian. Pada masa kini, media sosial menjadi platform yang sangat digemari oleh masyarakat kerana sangat mudah untuk diakses. Unsur-unsur perkembangan teknologi juga yang terkini dalam pembentukan akad juga dibenarkan para sarjana Islam dapat menerima masalah berakad dengan menggunakan tulisan. Ketaranya perbezaan antara Islam dengan konvensional ini hanyalah dari segi alat perantaraan bagi menyampaikan kehendak kedua-dua pihak yang berakad. Transaksi dalam bentuk e-dagang yang mengiktiraf transaksi ini iaitu Akta Perdagangan Elektronik 2006 dilihat tidak bercanggah dengan sistem muamalah Islam kerana ia selari dengan transaksi dalam muamalah Islam. Dalam kaedah fiqh menurut mazhab Syafi'i juga telah dibolehkan dalam masalah ini, iaitu kaedah asal pada kebanyakan perkara adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukkan ianya haram, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud apa-apa yang halal akan dihalalkan dalam kitab Allah dan apa-apa yang haram akan diharamkan dalam kitab Allah, dan apa-apa yang didiamkan maka ia dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Cik Kamarudin, nombor metrik 065417. Saya akan bentangkan tentang isu dalam jual beli atas talian. Isu yang pertama adalah penipuan pembelian dalam talian. Berniaga merupakan aktiviti yang dihalalkan Allah. Berniaga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar adalah berbeza dengan keuntungan dalam riba yang dilakukan oleh konvensional. Tetapi ada setengah pihak penjual melakukan penipuan bagi mendapatkan keuntungan dengan membuat ulasan palsu di sosial media dan sebagainya. Bagi permasalahan tersebut, ulama berpendapat bahawa melakukan penipuan dalam urusan jual beli adalah ditegah di sisi Islam dan hukumnya adalah haram. Hal ini boleh dilihat dalam firman Allah SWT dan surah Al-Mutaffifin ayat 1 yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang. Ayat tersebut menerangkan bahawa Allah mencela dan mencelakakan golongan yang melakukan penipuan. Selain itu, amalan keras daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mengangkat senjata ke atas kami bukanlah daripada golongan kami, dan siapa yang menipu kami bukan daripada golongan kami." Isu yang kedua ialah ketagih berbelanja dalam talian. Zaman sekarang merupakan zaman yang mudah dan mudah untuk mengakses semua laman sosial dan aplikasi dalam talian. Hanya di hujung jari semua benda kita akan dapat. Sejak munculnya aplikasi dan laman sesama pembelian atas talian, masyarakat sering berbelanja melalui dalam talian sahaja kerana jimat masa dan mudah untuk membeli tanpa perlu bersesak di pasaraya. Namun di setiap kemudahan itu pasti akan terselit keburukannya, dan salah satunya adalah apabila masyarakat boros berbelanja hingga membazir. Hal ini kerana Islam melarang umatnya daripada melakukan pembaziran, dan ianya boleh dilihat dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran ialah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Ayat tersebut menerangkan bahawa sesiapa yang melakukan pembaziran tergolong dalam golongan syaitan. Oleh itu, berbelanja juga perlu ada sikap berhemah dan berbelanja hanya sekadar memenuhi keperluan, bukannya kehendak. Baiklah, kita masuk kepada isu yang ketiga, iaitu barang jualan atas talian. Okay, terdapat dua isu yang penting yang sering orang lihat dan teliti pada barang jualan secara atas talian, iaitu hukum melakukan jualan ke atas barang yang tidak dapat dilihat ketika jualan dilakukan, dan hukum melakukan jualan ke atas barang yang masih belum ada. Maka, barangan yang dijual secara atas talian yang tidak dapat dilihat oleh pembeli ketika penjualan dilakukan,
Jika melihat kepada hukum barang yang hendak dijual, barang tersebut mestilah wujud ketika kontrak dilakukan. Walau bagaimanapun, dalam keadaan jual beli atas talian, syarat tersebut tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan mazhab Maliki, Hanbali dan sebahagian mazhab Syafi'i, jual beli ketika jualan dilakukan adalah sah dengan syarat perlu dinyatakan sifat dan ciri-cirinya secara terperinci. Jika kita lihat kepada pelaksanaan jual beli atas talian pada waktu kini, kebiasaannya barang yang dijual akan dinyatakan sifat-sifat yang terperinci dalam pembeli. Pembeli dapat melihat kualiti dan melihat keadaan barang tersebut berdasarkan penerangan yang dibuat oleh penjual terhadap barang yang dijual. Jelaslah bahawa isu ini dapat diselesaikan dengan memastikan penjual menyatakan ciri-ciri barang yang dijual dengan terperinci. Seterusnya adalah bagi permasalahan penjualan barang yang masih belum ada. Kebanyakan pendapat ulama telah membenarkan pelaksanaan tersebut, tetapi dengan syarat ia perlu mengikut jual beli salam dan tidak sah jika dilakukan dengan cara jual beli yang biasa. Antara syarat-syarat jual beli salam ialah yang pertama, barang yang dijual perlu dinyatakan sifat dan ciri-cirinya sama ada daripada segi jenis barang, kualiti, jumlah dan sebagainya. Yang kedua, barang yang dijual mampu diserahkan oleh pembeli kepada penjual berdasarkan tempoh yang telah ditetapkan. Yang ketiga, lafaz salam atau salaf yang jelas menunjukkan niat suatu kontrak pendahuluan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Masyitah binti Abdul Halim, nombor matrik 067961. Saya akan membentangkan isu yang keempat, iaitu beli dahulu bayar kemudian berkaitan dengan isu jual beli atas talian. Perkhidmatan beli dahulu bayar kemudian turut diperkenalkan oleh pengguna untuk melakukan pembelian sehingga satu had belanja yang ditetapkan dan melakukan pembayaran pada kemudian hari. Tidak menjadi masalah sekiranya pembayaran itu diselesaikan pada masa yang ditetapkan. Malah yang menjadi masalah sekiranya pembayaran itu tidak dapat diselesaikan pada masa yang telah ditetapkan dan dikenakan caj pembayaran tersebut. Di situ akan berlakunya riba. Riba adalah perkara yang diharamkan oleh syarak. Hukum dalam perkhidmatan beli dahulu bayar kemudian adalah harus. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Kesimpulannya, berhati-hatilah dalam setiap pembelian kerana bimbang mempunyai unsur riba, tidak kiralah sama ada dalam talian ataupun secara langsung. Isu yang kelima adalah jual beli secara dalam talian ketika solat Jumaat. Hukum melakukan transaksi jual beli secara atas talian ketika solat Jumaat adalah haram kerana boleh melalaikan seseorang itu daripada menumpukan ibadah solat Jumaat. Diharuskan melakukan transaksi jual beli ini selepas waktu solat Jumaat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi untuk mengingati Allah. Dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian adalah baik-baik bagi kamu jika kamu mengetahui larangan melakukan proses jual beli tersebut pada ketika azan kedua solat Jumaat. Kesimpulannya, dinasihatkan kepada umat Islam untuk menjauhi daripada melakukan dosa tersebut dan melakukan proses transaksi atas talian selepas selesai melaksanakan solat Jumaat tersebut. Antara hikmah jual beli di atas talian ialah hukum asal jual beli adalah harus mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga dengan jual beli di atas talian menurut ijma' para ulama masa kini dan mengharamkan apa sahaja urusan jual beli yang mempunyai unsur riba termasuklah di atas talian. Antara hikmah yang boleh diperolehi daripada aktiviti jual beli di atas talian ini ialah dapat melahirkan lebih ramai umat Islam yang mengamalkan sunnah pekerjaan baginda Nabi, iaitu menjadi ahli perniagaan.
Di samping itu, umat Islam tidak terkecuali juga dapat mengambil bahagian dalam menguasai ekonomi dunia dan semakin bertambah jutawan-jutawan di kalangan umat Islam yang akan memberi sumbangan kepada agama, dan secara tidak langsung agama Islam akan disanjung dan dipandang tinggi oleh masyarakat dunia. Akhir sekali, hikmah yang paling utama dalam mengamalkan jual beli di atas talian yang patuh syariah ini sebagai umat Islam hanyalah semata-mata untuk mendapatkan kurniaan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencari rezeki yang halal untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Antara cadangannya ialah di samping memenuhi keperluan serta mengikuti peredaran zaman yang semakin moden dan berteknologi canggih, perlu juga berhati-hati dengan unsur-unsur yang tidak dibolehkan di dalam Islam ketika berurusan jual beli di atas talian, seperti terdapatnya unsur gharar dan riba. Jika terdapat unsur ini di dalam urusan jual beli di atas talian, hendaklah sedaya upaya untuk menjauhi dan memilih platform perniagaan atas talian lain yang semestinya patuh syariah bagi mengelakkan daripada kejadian yang tidak diingini berlaku seperti kes penipuan dan kerugian. Adapun begitu, jika perkara yang tidak diingini sudah pun berlaku seperti mengalami kerugian besar dan ditipu ketika membeli atau menjual di atas talian ini, hendaklah merujuk kepada pihak yang berkaitan untuk mendapatkan kembali hak masing-masing dan menyelesaikan perkara tersebut dengan tenang dan bijak. Ini kerana tujuan kewujudan perniagaan atas talian ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memudahkan semua pihak dalam memenuhi aktiviti dan keperluan harian dan bukannya untuk merugikan sebelah pihak. Kesimpulan, jual beli di atas talian, Islam merupakan agama yang syumul, iaitu menyeluruh dan sesuai dengan setiap keadaan perkembangan zaman. Di dalam bab jual beli atas talian ini juga tidak terkecuali, malah tiada sebarang larangan dalam Islam untuk mengamalkan jual beli di atas talian ini. Ini kerana sesuai peredaran masa dan perkembangan teknologi yang telah memperkenalkan cara untuk membeli barang dengan lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa, memandangkan pada zaman ini manusia rata-ratanya sangat sibuk dengan urusan kerja dan malas untuk bersesak-sesak di pusat membeli belah untuk memenuhi keperluan seharian. Selain itu, masyarakat pada masa kini juga lebih banyak menghabiskan masa dengan peranti elektronik masing-masing. Jadi ianya sangat sesuai untuk menggunakan media sosial sebagai platform untuk membeli barangan keperluan di dalam maupun di luar negeri.